kami ternampak akan sosok perempuan tengah duduk dekat atas kerusi. Rambutnya panjang dan mukanya tidak nampak. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, pada malam ni kita teruskan video reaksi seram kita dengan mengisahkan akan kisah yang diceritakan oleh seseorang di dalam grup Kelab Cerita Hantu Malaysia di dalam Facebook. Okey, so nama dia tak naik kat sini, dia tulis grup member saja. Cerita dia pendek, so dia nak baca kat korang cerita ni terlebih dahulu, baru kita tengok akan kisah yang disampaikan lah. Okay, kita terus baca saja. Aku ingin ceritakan kisah seram waktu aku bekerja security dahulu. Pengalaman aku pernah jaga banyak tempat dan tempat paling puaka adalah sebuah sekolah rendah Cina. Malam pertama setibanya aku di situ, aku telah pergi buat rondaan malam dan bertemankan dengan partner. Biasalah aku orang baru nak tahu tempat, kunci jam. Setibanya aku di checkpoint 4, aku dengan partner terdengar suara perempuan menangis sayu sangat di belakang pokok besar berdekatan dengan tandas murid. Masa tu memang terpaku, diam, cering bulu roma aku. Aku dan partner terus lari tak cukup tanah. Kisah kedua pula berlaku di dalam bilik guru. Yang ni memang padu. Pendekkan cerita, waktu tu kami dahagakan air. Nak pergilah ambil air tapis dekat dalam bilik guru itu. Masa tu buka pintu dan buka lampu, kami ternampak akan sosok perempuan tengah duduk dekat atas kerusi. Rambutnya panjang dan mukanya tidak nampak. Dengan pantas kami berlari ke pos. Keesokan harinya baru kami tutup pintu dan lampu. Ringkaskan cerita, banyak nampak penampakan, kabus putih, penanggal di tengah padang, benda melompat atas meja murid, cahaya hijau sebesar bola sepak, bau bunga kemboja dekat pos setelah dicabar oleh rakan. Itulah kisahnya, kisah nyata yang terjadi dalam hidup aku sebagai pengawal keselamatan sekolah. So banyak kisah seram yang dialami oleh beliau. Dia kata tempat yang paling puaka sekali dekat sebuah sekolah rendah Cina lah, di mana gangguan itu mereka terima lah. Okay, dia kata waktu tu dia baru lagi ketika itu. Kemudian terdengar suara perempuan menangis sayup-sayup. Kemudian dia lari dengan rakan partner lah. Dan ada satu ketika tu diorang nak pergi minum air sebab haus. So diorang pergi kat bilik guru tu. After that diorang terdampak akan satu perempuan yang sedang duduk dekat atas kursi tu dan muka dia tak nampak. So itu pun bila kejadian tu berlaku, diorang pun lari lah kan. Cerita dia macam tu lah, keadaan biasalah, normal. Okay, kalau berlaku kat FJ pun mungkin begitulah situasi dia, situasi yang orang yang normal. So tadi dia kata dia nampak banyak lah penampakan. Macam contoh gangguan yang terima tadi, gabus putih, lepas tu penanggal di tengah padang, benda melompat atas meja murid, cahaya hijau. Okay, semua ni kisah-kisah seram yang biasa yang FJ pernah dengar, pernah terima, pernah baca dan sebagainya lah. Cumanya kat sini memang FJ ada pernah tanya lah dekat guard kan, berkaitan dengan kisah seram yang ada dan sebagainya. Ini guard dekat sekolah tempat FJ kerja tu. Dia kata kalau kebiasaannya lah, kalau guard-guard baru yang baru bekerja dekat satu tempat pos kawalan tu ataupun pondok tu, guard baru kebiasaannya mereka akan terserempak dengan situasi-situasi yang seperti inilah. Okay, dekat sekolah FJ pun dikatakan ada juga orang cerita lah, guard cerita nampak sesuatu. Tapi kebiasaannya akan berlaku pada guard baru dekat kawasan tersebut. Kalau dia dah 2-3 tahun kerja kat situ, dah tak nampak lah, dah mangli lah, dah tak ada gangguan, tak nampak dan sebagainya. So FJ punya pendapat, mungkin expectation FJ yang contoh diorang nampak dan sebagainya itu adalah kerana benda tu mungkin nak bagi tahu kat diorang dia wujud dekat kawasan tersebut. Ada certain dia ganggu, ada certain yang dia tak ganggu, ada certain dia tunjukkan diri dia saja, ada certain yang dia tak ganggu dan sebagainya lah. So benda perkara yang macam ni memang kebiasaan diceritakan oleh guard, security dan sebagainya. FJ tak sure adakah pendapat atau pandangan ini betul. That's why kadang-kadang bila kita, contoh kita pergi buat jalan seram dan sebagainya kan, tempat seram dan sebagainya, ataupun first time kita datang ke tempat tersebut, lalu jalan tersebut, sebab tu orang tua pesan mungkin kalau orang luar akan diganggu dan sebagainya. Itu adalah satu pandangan pendapat yang bagi FJ terima saja akan pandangan dan pendapat tersebut. Sebabnya FJ pernah juga alami situasi ini apabila FJ berpindah di rumah baharu. Okay, ada berlaku juga. Cuma FJ tak nak cerita tentang pengalaman FJ ni pasal benda ni agak sensitif lah, pasal kita nak jaga kawasan kejiranan dan sebagainya kan. So FJ tak nak cerita. Ada yang FJ cerita dalam episod Jalan Seram, ada FJ cerita kat Apek Koban.
ada part tu AJ potong pasal AJ tak nak cerita lagi. Tunggulah one day bila mungkin AJ dah pindah dan sebagainya, barulah AJ ceritakan. Okay, so kalau korang ada pengalaman berkaitan dengan gangguan pertama kali di tempat baharu dan sebagainya, korang boleh tepek dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang nak AJ sharekan kisah korang, korang boleh komen dekat inbox dalam page Facebook Farhan Jamal. Korang tag kat situ. Kalau cerita dia memang padu, jangan cerita pendek sangat. Kadang-kadang bila cerita tanpa pendek sangat, AJ tak boleh nak cerita kat orang. Contoh, AJ saya ternampak hantu pocong dekat tempat saya kerja. AJ macam mana pandangan AJ? Kalau macam tu AJ tak boleh nak buat video. Tapi kalau korang cerita secara detail akan kisah yang gangguan korang tu, so mungkin AJ boleh bagi pendapat dan pandangan lah. Okay, lagi menarik macam tu. So kalau korang ada idea penulisan dan sebagainya, boleh kongsikan dekat page Facebook Farhan Jamal. AJ akan react akan kisah seram tersebut lah. Jadi video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.